各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 非常高兴在新的一个月份，我们能够在主里面相见，而且体会上帝在我们当中的大爱。 Bersyukur pada bulan yang baru kita dapat bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. 今天我们要学习的主题就是我们成为主耶稣的门徒，愿意舍己，而且跟随耶稣。 Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita sebagai murid Kristus, kita harus berani menyangkal diri dan mengikut Yesus. 我们看马太福音第16章， Kita melihat dari Matius 16, 从第21节看到第28节。 dari ayat 21 sampai 28. 我用中文的念到第24节，然后用英文的念下去。 Mandarin dari ayat 21 sampai 24 dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. 圣经这里告诉我们，从此耶稣在指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第3日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此。 这是不领到你的身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意念，只体贴人的意念。” 24节，于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起 他的十字架来跟随我。 Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. 各位弟兄姐妹，我们知道耶稣来到这个世界上有一个很大很重要的使命。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa satu misi yang sangat penting, 就是要把我们从罪恶里面救赎过来， yaitu ingin menyelamatkan manusia dari dosa, 给我们新的生命， memberikan kita hidup yang baru, 给我们永远活在天国里面的生命， memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan surga, 让我们能够与上帝和好。 supaya kita didamaikan dengan Allah. 但是这个使命是非常难的使命。 Tetapi misi ini bukanlah misi yang gampang, 是需要把整个生命自己摆上的使命， misi ini memerlukan untuk memberikan dirinya, 并且要愿意死在十字架上。 dan rela mati di atas kayu salib. 所以刚才的经文，主耶稣告诉门徒说， Oleh sebab itu ayat yang kita baca tadi, Yesus memberitahukan kepada murid-murid, 他要上耶路撒冷， dia akan pergi ke Yerusalem, 也要受很多的苦， akan menderita di sana, 被人家杀， dibunuh, 然后第3天复活过来。 dan pada hari yang ketiga bangkit. 这个是耶稣对他本身要经历前面的问题一种的公告。 Ini adalah pemberitahuan bahwa apa yang akan dialami oleh Yesus di depan. 当门徒听到这个信息的时候， Ketika murid-murid mendengar berita ini, 他们不能够理解， mereka tidak bisa mengerti. 因为在当时犹太人的思想， Karena pada waktu itu dalam pemikiran orang Yahudi, 救主或者弥赛亚是一个很有力的，是很强的，把所有的邻国把他打败这一种的弥赛亚。 karena dalam pemikiran orang Yahudi pada waktu itu Mesias atau juru selamat yang mereka nantikan adalah seorang yang sangat gagah perkasa yang dapat mengalahkan segala raja. 在彼得的思想也是这样子。 Demikian juga di dalam pemikiran Petrus. 主耶稣你是弥赛亚，
Tuhan engkau adalah Mesias. 你一定是很强的国， Engkau kerajaanmu pasti perkasa. 或者你是很强的这个国王， Engkau juga raja yang perkasa. 哪里可以被人家杀或者被人家鞭打或者受死呢？ Mana bisa dipukul dan dibunuh orang. 所以圣经说，彼得就拉着耶稣， Maka firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus menarik Yesus. 然后对他说：这个事情万不可发生这个事情。 Dan menegur dia, Tuhan kiranya menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. 彼得很勇敢的对耶稣这样说， Petrus sangat berani berkata kepada Yesus 而且责备耶稣。 dan menegur Yesus. 所以耶稣转过来时就对他说 Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya,：“ 他说彼得说他对彼得说，他说你退后撒旦。主耶稣说， Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, 因为你不体贴上帝的意念，但是体贴人的意念。” sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 这里耶稣对彼得说 Di sini Tuhan berkata kepada Petrus,：“ 你退后撒旦。” "Enyalah iblis." 这个是什么意思呢？ Apa artinya ini? 有人说，因为当时彼得被撒旦扶着，所以他就讲这个话。 Ada yang berkata bahwa pada waktu itu Petrus dirasuki oleh iblis sehingga dia berkata demikian. 但是到底这个意思是什么呢？ Sebenarnya apa daripada makna dari kata ini? 有两个含义。 Ada dua yang terkandung dalam kalimat ini. 第一，彼得的思想被撒旦所影响， Yang pertama, pikiran Petrus dipengaruhi oleh iblis. 因为接下来的经文说，你不体贴或者你不思想上帝的意念。 Karena kalimat berikutnya dikatakan bahwa engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, 但是你是思想体贴人的意念， tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. 就是彼得的思想是可能被这个魔鬼所影响，所以他就讲出这一句话来。 Maka kemungkinan besar adalah pikiran Petrus dipengaruhi oleh iblis sehingga dia berkata demikian. 耶稣明白这个问题， Yesus paham hal ini. 所以耶稣就对他说：“撒旦，你退后。” Maka Yesus berkata, "Enyalah iblis." 因为撒旦要想把耶稣这个救赎的工作把它打败。 Karena iblis ingin menggagalkan rencana keselamatan Tuhan Yesus. 第二，耶稣对彼得说：“撒旦，你退后。” Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis." 是指着这个撒旦一个很积极的工作， Menunjukkan bahwa satu pekerjaan yang begitu agresif dari sebenarnya si iblis, 让他要把耶稣拦住，耶稣上十字架。 yaitu ingin menggagalkan Yesus naik ke atas kayu salib. 当我们看伊甸园的事件的时候， Ketika kita melihat peristiwa Taman Eden, 那这个撒旦用一条蛇来引诱这个夏娃， iblis memakai seekor ular untuk menggoda Hawa. 然后夏娃就落在罪恶里面。 Maka Hawa jatuh ke dalam dosa. 当我们看约翰福音第13章的时候， Ketika kita melihat Yohanes 13, 那边讲到撒旦进入这个犹大的身上， di sana dikatakan iblis masuk ke dalam diri Yudas, 把这个卖耶稣的意念放在犹大的思想里面。 menaruhkan pikiran untuk menjual Yesus ke dalam pikiran Yudas. 然后犹大就出去把耶稣卖掉。 Maka Yudas keluar dan menjual Tuhan Yesus. 我们这里看到撒旦是非常积极的来攻击耶稣， Kita melihat bahwa iblis sangat aktif, agresif untuk menyerang Yesus. 他能够用很多的方法来把耶稣打跌倒。 Dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Tuhan. 他可能用一个人一种的东西来引诱耶稣。 Mungkin dia menggunakan manusia untuk menjatuhkan Yesus. 所以这件事情提醒我们， Maka hal ini mengingatkan kita 在我们的四周围生活里面， di dalam kehidupan sekeliling kita setiap hari, 撒旦也是那么时常或者那么积极的攻击我们。 iblis juga akan secara aktif untuk mempengaruhi kita. 他能够用很多的方法来攻击我们，让我们会跌倒。 Dia akan menggunakan segala cara agar kita bisa jatuh.
一般的人说，他用钱财、用地位或者用我们的情意来拉着我们，让我们跌倒。Sebagian orang berkata bahwa iblis menggunakan harta, tata kekuasaan atau masalah seksual supaya kita bisa jatuh. 撒旦能够使用我们的骄傲的心或者嫉妒的心，我们的不好的情绪，让我们落在罪恶里面。Dan dia juga bisa menggunakan kesombongan kita, iri hati dan emosi kita untuk menjatuhkan kita. 他能够用我们这个贪心的心态或者嫉妒别人的心态把我们落在罪恶里面。Juga menggunakan ketamakan ataupun iri hati pada orang lain. 所以这个事情提醒我们，我们要非常的小心。Hal ini mengingatkan kita supaya kita harus berhati-hati. 让不会落在撒旦的一种的这个诱惑里面。 Supaya tidak jatuh ke dalam godaan iblis. 我们感谢主耶稣能够胜过这个撒旦的这个诱惑。 Kita bersyukur Tuhan Yesus bisa mengatasi godaan daripada si iblis. 虽然彼得叫他不用上十字架， Walaupun Petrus mengatakan supaya dia jangan naik ke atas kayu salib. 虽然彼得想给他一条更好的路， Walaupun Petrus memikirkan satu jalan yang lebih baik. 但是这个不是上帝的意念， Tetapi ini bukan kehendak Tuhan. 所以耶稣很清楚， Yesus sangat jelas 所以他就胜过这个意念。 dan dia menang atas godaan ini. 他还是仍然愿意上到十字架。 Dan dia juga tetap naik ke atas kayu salib. 他成就一个很伟大的工程， Menggenapi satu karya besar, 耶稣的救恩 yaitu keselamatan dalam Tuhan 是 Yesus. 非常的宝贝， Sangat berharga, 对我们非常有价值， sangat berharga bagi kita. 因为这个样宝贝，而且这样有价值， Sangat bernilai dan sangat begitu agung dan mulia bagi kita. 所以耶稣对相信他的人说： Maka Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya kepadanya, 当你要跟随我的时候， pada waktu engkau mau mengikut aku, 你也是要专心来跟随， engkau harus penuh hati mengikut 你要 aku. 看重这个重大荣耀的救恩。 Engkau harus melihat kepada karya keselamatan yang agung itu. 那我们怎么样来跟随耶稣呢？ Bagaimana kita mengikut Yesus? 耶稣给我们几个重要的条件， Tuhan Yesus memberikan beberapa syarat untuk dapat menjadi murid. 所以在第24节他就这样告诉我们： Ayat 24, Yesus berkata demikian, 凡所要跟随我的，他要舍己背上自己的十字架，而且跟随我。 setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 耶稣给我们3个重要的条件。 Yesus memberikan 3 syarat atau prinsip yang Tuhan untuk menjadi muridnya. 第一的就是愿意舍己， Yang pertama yaitu menyangkal diri. 第二的就是背起我们自己的十字架， Yang kedua itu memikul salib kita. 然后第三专心来跟随他。 Yang ketiga yaitu sepenuh hati mengikut Yesus. 什么意思舍己呢？ Apa maksudnya menyangkal diri? 有几个意思在里面。 Ada beberapa makna terdalamnya. 第一就是我们愿意放下一切拦阻我们能够跟随耶稣，能够专心这个信他的东西。 Yaitu kita bersedia melepaskan segala sesuatu dalam hidup kita yang dapat menghambat kita mengikut Tuhan. 让我们能够在基督耶稣里面成长。 Supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. 今天我们看在我们里面， Hari ini kita melihat diri kita. 如果有任何的东西 Kalau ada sesuatu 能够拦阻我们跟随耶稣的话， yang menghambat kita mengikut Yesus. 虽然是我们喜爱的， Walaupun itu kita suka. 或者看在我们的眼前是重要的东西， Atau menurut kita itu hal yang penting. 我们愿意放下 Kita rela melepaskannya 来跟随耶稣， untuk mengikut Yesus. 因为耶稣比一切的更宝贝。 Karena Tuhan Yesus lebih berharga daripada segala sesuatu. 解经家他这样告诉我们， Seorang penafsir mengatakan, 他说耶稣所谓的舍己， yang dimaksud dengan menyangkal diri oleh Tuhan Yesus 跟保罗在腓立比书第3章第7、8节那边讲的意思是一样。他说， memiliki kesamaan makna dengan perkataan Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 7 dan 8. 保罗怎么样说呢？ Bagaimana Paulus berkata? 他说以前对我很有益的东西，
Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, 今天因为耶稣基督，我看为亏损。他说， sekarang ku anggap rugi karena Kristus. 因为我认识耶稣， Karena aku mengenal Kristus. 以前我一切所有的， Dahulu apa yang aku punya, 我看为粪土。他说， saya melihatnya seperti debu. 因为耶稣比那一切的更重要， Karena Yesus lebih penting dari segala sesuatu itu. 因为耶稣是更重要， Karena Yesus begitu penting. 所以我愿意放下一切， Maka saya rela melepaskan segala sesuatu 为了能够跟随他。 supaya dapat mengikut Yesus. 保罗他还没有相信耶稣的时候， Paulus waktu dia belum percaya Yesus, 他看学位是最重要的，学问是最重要的， dia melihat pendidikan pengetahuan itu begitu penting. 他看地位是重要的， Dia melihat kekuasaan begitu penting. 他看名声是最重要的。 Dia melihat bahwa nama baik begitu penting. 但是当他见了耶稣， Tetapi setelah dia bertemu Yesus, 他看到耶稣比一切的更重要， dia melihat Yesus lebih berharga dari segala sesuatu, 更宝贝， lebih bermakna. 他就愿意放下那一切他以前看为重要的， Maka dia rela melepaskan segala sesuatu yang dulu dia anggap 而 penting. 且他说，他看为一个是亏损的东西，对他来说是没有重要的东西。 Bahkan dia melihat itu seperti sesuatu yang rugi dan tidak penting. 因为他认识了耶稣。 Karena dia sudah mengenal Yesus. 今天我们来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadapan Yesus. 我们也是审查我们生命里面 Kita juga menyelidiki kehidupan kita. 有什么东西拦住我们跟随耶稣的， Ada hal apa yang menghalangi kita untuk 可能 mengikut 是 Yesus? 金钱财产， Apakah itu harta kekayaan? 可能是世界的宴乐， Apakah itu kenikmatan dunia? 可能是我们的我们的生意、我们的工作、我们所要做的事情。 Ataukah itu bisnis dan pekerjaan kita? 如果是真的拦住我们， Jika benar itu menghambat kita, 我们愿意放下。 mari kita lepaskan. 第二个意思， Maksud yang kedua, 我们愿意舍己的话， kita bersedia menyangkal diri, 就是愿意克服我们肉体的软弱， yaitu kita mengatasi segala bentuk keinginan dan 或者我们有不好的习惯， atau kebiasaan buruk. 我们愿意靠着上帝的话语，让我们能够克服这个罪恶。 Dengan kekuatan firman Tuhan, kita rela mengatasi segala kelemahan kita. 很长我们不能够成长， Seringkali kita tidak bisa bertumbuh 因为在我们的生命中有一些不好的习惯或者肉体的罪过捆绑着我们。 karena di dalam diri kita masih ada keinginan daging yang mengikat kita 我们不愿意去克服它， dan kita tidak mau mengatasinya 所以这个拦阻我们不能够专心在主里面成长，或者跟随耶稣。 sehingga menghambat kita untuk bertumbuh dan mengikut Yesus. 所以加拉太书第5章24节，他这样说： Galatia 5 ayat 24 berkata, 凡在基督里面的人，他就把这个肉体跟他的情欲钉在十字架上。 barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 我们相信了耶稣的义，我们相信了耶稣， Kita yang telah percaya Yesus, 我们在耶稣基督里面， kita berada di dalam Yesus, 耶稣能够给我们力量来克服这个软弱或者这个罪性。 Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi atau mengalahkan keinginan daging. 这样我们能够很自由的跟随他。 Supaya kita dapat mengikut Yesus dengan bebas. 我们肉体的习惯或者这个不好的习惯是什么东西呢？ Apa itu kebiasaan buruk atau keinginan daging kita? 圣经说可能是情欲或者拜偶像， Alkitab berkata mungkin itu percabulan atau hawa nafsu dan penyembahan berhala. 或者嫉妒跟人家这个争吵或者这个发怒的这个一种的心态， Atau perselisihan, iri hati, dan amarah. 或者我们单单顾念到自己的事情， Atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. 我们常常带来一些的破坏， Roh pemecah. 或者我们被这个酒绑住着，或者这个很喜爱这个宴乐， Kemabukan dan pesta pora. 这个东西都会拦阻我们。 Semua ini akan menghambat kita. 当我们知道这些的问题的时候， Setelah kita tahu hal ini, 我们愿意来到主的面前，求主帮助我们，我们故意真正的把它克服。
Setelah kita tahu hal ini, mari kita datang di hadapan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk boleh mengatasi masalah ini. 第三的，我们愿意舍己， Yang ketiga, kita rela menyangkal diri, 就是我们愿意把耶稣在我们的生命中成为我们的中心，而不是我们自己做我们生命的中心或者我们的主。 yaitu meninggalkan diri kita sebagai pusat hidup digantikan dengan Kristus Yesus sebagai pusat hidup kita yang baru. 我们的生命都在耶稣基督里面， Hidup kita ada di dalam Yesus Kristus. 让他来掌管我们的生命。 Kiranya biarlah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan Yesus. 当我们愿意把耶稣当作我们生命的中心的时候， Ketika kita rela menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, 就是我们愿意求他引导我们的生命。 yaitu kita rela meminta Yesus untuk memimpin hidup kita. 当我们做事情的时候， Ketika kita melakukan segala sesuatu, 不是单单按照我们的意思， bukan menurut keinginan kita, 但是我们也是愿意聆听耶稣的意思是什么。 tetapi kita mau mendengar apa maksud daripada Tuhan. 当我们要做一个决定的时候， Ketika kita mau mengambil suatu keputusan, 不是单单靠着我们的情意或者我们的思想来决定， bukan hanya berdasarkan nafsu kita atau emosi kita, 但是我们思想神的话怎么样教导我们， tetapi kita mau mengingat bagaimana firman Tuhan mengajari kita. 我们愿意顺服， Kita mau taat. 我们就是把耶稣在我们的生命里面当作中心来引导我们。 Kita menjadikan Kristus Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, memimpin kita. 第四方面，愿意舍己的意思， Yang keempat, menyangkal diri artinya 不是单单顾到自己的事， tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, 但是也是愿意顾到别人的事情。 tetapi juga bersedia memperhatikan kepentingan orang lain. 所以在哥林多前书第4章24节那边告诉我们， Oleh sebab itu di dalam Korintus 你们当中不可以单单顾念自己的事情，但是要顾意到别人的事情。 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 这是一种非常了不起的心态， Ini adalah suatu sikap hidup yang luar biasa. 也是耶稣给我们榜样的心态。 Ini juga adalah satu teladan yang diberikan Tuhan Yesus. 当我们活在这个世界， Ketika kita hidup di dalam dunia ini, 当我们跟人家住在一起的时候， kita hidup bersama dengan orang lain. 我们不是单单顾到我们的需要， Kita tidak hanya memperhatikan kepentingan kita, 我们不是单单顾到我们的喜欢， kita tidak hanya memperhatikan kesukaan kita, 但是也是顾念到别人， tetapi juga memperhatikan orang lain. 而且愿意把别人看到更重要， Dan rela mau melihat orang lain lebih penting. 比我们的需要更重要， Lebih penting dari kebutuhan kita. 我们就乐意来帮助别人， Maka kita dengan sukacita mau menolong orang 我 lain. 们就不单单为自己而活， Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, 我们愿意为别人而活， dan juga kita mau hidup bagi orang lain. 这个是所谓的舍己。 Ini adalah yang dimaksud dengan menyangkal diri. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天我们来到主的面前， hari ini kita datang di hadapan Tuhan. 如果我们以主成为我们生命的中心的时候， Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat, 他就能够帮助我们，不是单单为自己而活，但是也是要愿意为别人而活。 Dia akan menolong kita supaya kita tidak memfokuskan diri pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang lain. 有几个方法操练我们舍己。 Ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk melatih diri kita. 比方说，我们来到主的面前，我们禁食祷告， Misalkan kita datang di hadapan Tuhan berpuasa. 那我们求主光照我们的生命， Kita memohon Tuhan menerangi hati kita. 在哪一方面我们还不愿意舍己？ Dalam hal apa kita tidak rela menyangkal diri. 那我们求主给我们力量， Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. 我们愿意去做， Kita mau melakukannya, 上帝就会帮助我们。 maka Tuhan akan menolong kita. 我们学习操练自己关怀别人， Atau kita melatih diri kita untuk memperhatikan orang lain. 可能我们一路来就没有关怀或者没有明白别人的需要，
Atau selama ini kita belum pernah memahami atau memperhatikan keperluan orang lain. 我们就不能够为别人而活， Dan kita tidak bisa hidup bagi orang 因 lain. 为在我们的思想心中只有我这一个人。 Karena dalam hati dan pikiran kita hanya ada diri kita. 但是我们愿意操练去关怀、了解、体恤别人的需要的时候， Tapi kita mau melatih diri kita untuk melihat kebutuhan orang lain. 那上帝为我们开路， Tuhan akan membuka jalan 让我们能够有方法、有力量来去帮助别人或者关怀到别人。 supaya Tuhan memberikan kita jalan dan cara supaya kita dapat memperhatikan orang lain. 透过这种简朴的方法，就是简单的方法， Dengan cara yang sederhana ini, 那我们能够操练我们，将我们不是单单为自己而活，为自己的情意需要而活。 kita dapat melatih kita supaya kita tidak hanya hidup menurut emosi kita atau kehendak kita. 第二个条件，耶稣给我们的就是背起我们的十字架。 Syarat kedua yang diberikan Tuhan yaitu memikul salib kita. 背起十字架，它主要的意思就是因着耶稣或者因着我们信耶稣，我们愿意受苦。 Memikul salib ini maksudnya adalah kita rela menderita karena taat kepada Kristus 跟随耶稣的道路， dan mengikut jalannya Kristus. 不是一个简单的道路， Bukan satu jalan yang mudah, 可能前面有困难， mungkin di depan ada kesulitan, 可能我们会面对逼迫， mungkin kita akan menghadapi penganiayaan. 但是我们愿意付起代价来跟随耶稣， Tetapi kita rela membayar harga untuk mengikut Yesus. 这个就是背十字架的意思。 Ini adalah memikul salib. 我曾 Artinya, 经听过一个人做见证， saya pernah mendengar kesaksian seseorang 在他的家里没有人信主， di rumahnya belum ada yang percaya. 所以他是第一个人信主。 Dia ada orang pertama yang percaya Yesus. 当他信主之后呢， Pada waktu dia percaya, 他就被他的爸爸赶出去， dia diusir oleh papanya. 你不可以住在这边， Engkau tidak boleh tinggal di rumah ini 因为你的信仰跟我的信仰不一样。 karena imanmu dan imanku berbeda. 那这个人然后怎么样呢？ Lalu bagaimana orang ini? 是否他要放下耶稣吗？ Apakah ia mau meletakkan Tuhan Yesus 让他能够仍然住在他的家里， supaya dia bisa tetap tinggal di 而 rumahnya 且享受他家里一切的东西呢？ dan bisa menikmati apa yang ada di rumahnya? 他没有这样做， Dia tidak demikian. 他仍然坚持他的信仰， Dia tetap pada imannya, 他离开他的家， meninggalkan rumah itu, 但是他也是仍然爱他的家人。 tetapi dia tetap mengasihi keluarganya. 那然后他怎么样能够跟他的爸爸、跟他的家人和好呢？ Lalu bagaimana dia bisa hidup berdamai dengan papa dan keluarganya? 他说，为了能够跟他的家人和好， Dia berkata demi dapat hidup damai dengan keluarganya, 而且仍然保持他的信仰。 dia tetap memelihara imannya. 他说他要4倍的行好事，做好事。他说， Dia berkata dia harus melakukan kebaikan 10 kali lipat. 舍弃的，比方说他以前只有能够帮爸爸一次，他工作的话，比方说， Misalkan dulu dia hanya bisa bantu papanya satu kali pekerjaan. 那今天现在他要用尽方法加倍的帮助他的爸爸。 Sekarang dia berusaha lebih banyak untuk dapat membantu papanya. 可能以前他没有关怀他的爸爸， Mungkin dulu dia tidak memperhatikan papanya. 现在他用各种的方法4倍的去关怀他的爸爸。他说， Sekarang dia dengan sekuat tenaga, dengan berlipat-lipat memperhatikan papanya. 那然后他的爸爸的心门才打开，才接受他。 Lalu hati papanya bisa terbuka dan menerima dia. 在我在神学院的时候， Waktu saya di seminari, 有一个我的同学，他跟我们讲， ada seorang teman saya berkata, 他听到上帝呼召他， dia mendengar Tuhan memanggil dia. 他把生命献给上帝做传道， Dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. 但是他的爸爸都不同意， Tetapi papanya tidak setuju. 他的爸爸对教会的人不喜欢， Papanya tidak suka dengan orang di 所以 gereja. 他说，如果你真的要做传道的话， Jika engkau mau menjadi hamba 你 Tuhan, 就不可以做我的孩子。 engkau tidak boleh menjadi anakku. 那在这种的困难里面， Di dalam kesulitan ini, 他仍然顺服上帝，
dia tetap taat kepada Tuhan. 虽然他心里很难过， Walaupun hatinya sangat sedih, 他跟爸爸妈妈的关系是好像脱节， sepertinya terlepas hubungan dengan orang tuanya. 但是因为他知道这个是为了耶稣， Tetapi dia tahu bahwa ini demi Yesus, 他愿意付起这个代价。 dia rela membayar harga ini. 这个是所谓的被我们的十字架。 Ini juga yang dimaksud dengan memikul salib kita. 有一个台湾的宣教士， Ada seorang misionari Taiwan, 上帝呼召他成为宣教士。 Tuhan memanggil dia menjadi misionari. 他说：“主啊，我愿意顺服， Dia berkata, Tuhan aku mau taat. 我愿意传你的福音， Saya mau mengabarkan Injilmu. 我愿意关怀许多的人。 Saya mau memperhatikan banyak orang. 但是我应该到哪一个地方做宣教呢？” Tetapi kemanakah saya harus menjadi misionari? 当他祷告之后， Setelah dia berdoa, 上帝感动他， Tuhan menggerakkan 你要 hati. 来到这个印尼的国家。 Kau akan datang ke Indonesia. 印尼是很广，在哪一个地方呢？ Indonesia begitu luas, daerah yang mana? 他说你要到东加里曼丹。 Tuhan berkata bahwa ya harus datang ke Kalimantan Kalimantan Timur. Tengah, ya timur ya。 Timur, Kalimantan Timur. 然后他愿意顺服， Dan dia rela untuk taat. 他就这样做见证。 Dan dia bersaksi demikian. 他从台北用大型的飞机飞到雅加达， Dari Taipei, dia terbang dengan pesawat yang besar. 然后从雅加达要去东加的时候呢，用更小的飞机， Lalu dengan pesawat yang lebih kecil, dia dari Jakarta sampai ke Kalimantan Timur. 然后从这个东加的首都，他要到他侍奉的工作是很这个偏僻的这个地方呢，用更小型只有坐4个人的飞机。 Dari Jakarta ke kota Kalimantan Tengah itu dia masih Kalimantan Timur masih naik pesawat yang agak kecil, tetapi dari Kalimantan Timur mau ke tempat pelayanannya dia harus naik pesawat capung yang hanya muat 2 sampai 4 orang saja. 他说那个飞机会动来动去的，他说， Dan pesawatnya olang-aling. 那他愿意坐这个危险的飞机， Dia rela naik pesawat yang berbahaya ini 然后到那一个地方去传道的时候呢， dan sampai di tempat itu dia harus memberitakan Injil. 他要学习他们的这个文化或者他们的习惯， Dan dia juga harus belajar tentang budaya dan kebiasaan orang di sana. 他要学习讲印尼文。 Dia juga belajar bahasa Indonesia. 那从华文学印尼文这个是不简单的。 Dari Mandarin belajar Indonesia itu tidak gampang. 他说分别这个哥巴拉跟格拉巴也是很难的分别。他说， Khususnya dia sulit membedakan kepala dan kelapa. 他说potong格拉巴可以，但是不可以potong哥巴拉。他说， Ya, dia bilang boleh potong kelapa, tidak boleh potong kepala. 他愿意付出这个代价， Dia rela membayar harga ini. 这个是所谓的十字架。 Ini adalah yang dimaksud dengan memikul salib. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 耶稣救赎了你，救赎了我， Tuhan telah menyelamatkan Anda dan saya. 他成就一个伟大的救恩， Dia telah menggenapkan satu karya keselamatan yang 他 luar 给我们 biasa. 一个很好的前途， Dia memberikan kita masa depan yang penuh 他 harapan 给我们一个伟大的盼望。 dan juga memberikan harapan yang luar biasa. 那我们用怎么样的心态来跟随他呢？ Bagaimana dengan sikap hati bagaimanakah kita mengikut dia? 是否因着困难，我们就要埋怨耶稣吗？ Apakah karena kesulitan kita mau mengeluh kepada Yesus? 因为逼迫我们放下我们的信仰吗？ Apakah karena penganiayaan kita melepaskan iman kita? 所以耶稣提醒我们： Oleh sebab itu Yesus mengingatkan kita, 如果你真的是我的门徒， kalau engkau benar-benar muridku, 如果你真的要成长， kalau engkau benar mau bertumbuh, 如果你真的相信这个救恩是宝贝， jika engkau yakin bahwa keselamatan ini adalah sangat berharga, 如果你相信跟随我天堂，你有这个荣耀的地方的 jika 话， engkau percaya mengikut engkau mempunyai tempat di surga, 所以你应该愿意背起这个十字架。 maka engkau harusnya rela memikul salib ini. 可能你家庭的十字架， Mungkin salib keluarga, 你的家人不喜欢你， keluargamu tidak suka 或者 padamu, 抵挡你的信仰， atau
menentang iman kamu. menentang imanmu. 那你就要乐意背起这个困难， Maka engkau harus rela menanggung kesulitan ini. 也是愿意爱他们，传扬福音给他们。 Dan juga mengasihi mereka, mengabarkan Injilnya 可 kepada 能是你 mereka. 在工厂或者工作里面的十字架， Ataupun salib di pekerjaan. 他们没有跟随耶稣， Mereka tidak percaya Yesus. 他们用世界的方法， Mereka dengan cara dunia. 但是我们没有办法这样做， Tetapi kita tidak bisa melakukan hal itu. 或者被人家看轻，或者被人家撇下。 Atau kita direndahkan orang lain atau diremehkan. 但是耶稣说，因为你看到耶稣救恩比这一些的更重要， Kalau engkau melihat bahwa keselamatan dalam Yesus ada lebih berharga dari semua ini, 那你就要愿意背起这个十字架， maka engkau akan rela untuk memikul salib ini. 你才是我真正的门徒， Engkau baru benar-benar muridku yang 你 sejati. 的信仰才能够成长， Imanmu baru bisa bertumbuh 那你才能够在世界上发光。 dan engkau bisa bercahaya di dunia. 各位弟兄姐妹，每一个人都有每一个人的十字架。 Saudari-saudari, setiap orang punya salib. 可能你看我好，我看你好， Engkau melihat aku baik, aku melihat engkau baik. 但是在我们好的背后都有我们的困难， Tetapi dalam kebaikan kita, kita juga ada kesulitan. 因为世界不喜欢我们， Karena dunia tidak suka 因 kita. 为撒旦有很多的方法来拉住我们，要来把我们绊倒我们的信仰。 Karena iblis dengan segala cara untuk menjatuhkan kita. 最后的耶稣说：“你要跟随我。” Yang terakhir Tuhan Yesus bilang engkau harus mengikut aku. 跟随耶稣是什么意思呢？ Apa artinya mengikut Yesus? 学习耶稣做人的榜样， Yaitu meneladani Yesus bagaimana menjadi manusia. 他怎么样爱人， Bagaimana dia mengasihi, 他怎么样顺服上帝， bagaimana dia taat kepada Allah, 他怎么样保持一个圣洁的生活， dan bagaimana hidup kudus, 他怎么样忠于耶稣上帝给他的使命， dan fokus pada misi yang diberikan oleh 他 Allah, 怎么样尊重上帝的话语， dan bagaimana menghargai firman Allah. 这个是耶稣生活的方式， Ini adalah cara hidup Tuhan Yesus, 也是要成为我们生活的方式。 dan juga kiranya menjadi cara hidup kita. 如果你是耶稣的门徒， Kalau engkau adalah murid Yesus, 你就要学习怎么样耶稣来活， engkau harus belajar bagaimana Yesus hidup, 把上帝的真理彰显出来， menyatakan kebenaran Allah, 让我们活在这个真理里面。 dan kita hidup di dalam kebenaran 跟 itu. 随耶稣也是遵行耶稣的教导。 Mengikut Yesus yaitu juga taat pada pimpinan Yesus- pengajaran Yesus. 耶稣给我们很多的教导， Yesus memberikan banyak pengajaran. 在四福音书里面， Di dalam kitab 4 Injil, 耶稣把天国的真理， Yesus memberitahukan kebenaran kerajaan Allah. 我们怎么样成为天国的子民， Bagaimana kita menjadi warga kerajaan 耶稣 Allah. 都讲得很清楚。 Yesus dengan jelas mengatakannya. 当我们跟随他的话， Waktu kita mengikut Yesus, 就是说我们愿意了解他的教导， kita mau memahami pengajarannya. 我们用功学习他的教导， Kita memberikan dengan sungguh-sungguh belajar pengajarannya. 而且我们在生活里面活出来、行出来。 Dan menyatakannya itu, melakukannya itu dalam kehidupan kita. 这个是成为耶稣的门徒，跟随耶稣。 Ini adalah mengikut Yesus. 最后一点，耶稣告诉我们一个属灵的奥秘： Satu lagi Tuhan Yesus memberitahukan kita rahasia rohani. 我们愿意放下， Kita rela melepaskan 我们就能够得着。 untuk memperoleh. 25节，耶稣怎么样说呢？ Ayat 25, bagaimana Tuhan Yesus berkata? 如果一个人要保持他的生命，他要舍弃他的生命；但是如果一个人愿意放下他的生命，为了我，他就能够得着。 Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 这个是什么意思呢？ Apa artinya ini? 耶稣说，如果有一个人， Tuhan Yesus berkata, jika ada seseorang 他要救他的生命，保持他自己救的生命，这个救人的生命的话， jika ada seseorang mau menyelamatkan nyawanya dan memelihara hidupnya yang lama, 或者活在罪恶里面、世界的宴乐里面这种的生命， atau hidup di dalam duniawi, 他就会失去那个永生更大、更宝贝的生命。 maka ia akan kehilangan kehidupan surgawi, yaitu kehidupan yang satu yang lebih berharga. 但是我们愿意放下这个世界的生命， Tapi kita rela melepaskan
kehidupan duniawi 或者我们肉体的生命， atau kehidupan daging 为了要跟随耶稣， untuk mengikut Yesus, 我们就得着更荣耀、更大的生命。 maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan yang lebih berharga di surga. 这个是所谓一种属灵的奥秘。 Ini adalah suatu rahasia rohani. 如果我们愿意跟随耶稣的话， Kalau kita rela mengikut Yesus, 放下这个世界一切的缠绕， melepaskan segala hambatan yang di dunia ini, 我们会得着更伟大、更荣耀的生命， kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih berharga dan lebih mulia. 成为我们在主面前一个审查自己的方法。 Untuk proyek ketaatan kita atau untuk introspeksi diri kita, 我们来到主的面前，我们自己考验我们自己，是否我们已经愿意舍己背起十字架，全心跟随耶稣。 mari kita menguji diri kita apakah kita sudah menyangkal diri memikul salib dan mengikut Tuhan dengan segenap hati. 那第二方面，我们学习关怀、爱我们周围的人， Yang kedua, kita belajar untuk mengasihi orang di sekeliling kita. 可能是一个人， Mungkin satu orang, 可能是两个人， mungkin dua orang. 我们一路来没有去关怀他， Mungkin selama ini kita tidak pernah memperhatikan dia. 或者我们常常以我们为中心，把我们看得太重要了。 Atau kita selama ini lebih mementingkan diri kita, begitu pentingnya diri kita. 我们打开我们的眼睛， Kita membuka mata kita, 我们打开我们的心门， kita membuka hati kita. 我们要接纳别人， Kita mau menerima orang lain 体恤别人， dan memahami orang lain. 我们就学习怎么样舍己，不是单为自己而活，但是愿意为别人而活。 Kita belajar bagaimana menyangkal diri, bukan hanya untuk hidup diri kita, tapi juga bagi orang lain. 愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 我 kita. 们低头祷告。 Kita masuk dalam doa.